Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wan Nur Azida binti Wan Zainal, Guru Besar SK Sentul Utama. Hari ini ingin berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan anak berkeperluan khas dengan kerjasama ibu bapa bersama pihak sekolah. Pemuafakatan di antara ibu bapa dengan pihak sekolah sebenarnya boleh berlaku melalui PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Melalui persatuan ini, kebenaran daripada guru besar boleh diperolehi untuk mendapat tenaga mahir daripada ibu bapa melalui surat pekeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2018. Kerjasama melalui sukarelawan di dalam kelas atau SDK boleh dilaksanakan oleh ibu bapa bagi membantu guru-guru semasa PDPC ataupun kita panggil pengajaran dan pembelajaran. Pelaksanaan SDK bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah termasuk pendidikan khas dan program inklusif. SDK melibatkan sumbangan dari segi kepakaran ibu bapa dalam bidang masing-masing, namun masih tertakluk kepada etika profesional keguruan semasa PDP. Sebagai contoh, sukarelawan dalam kelas boleh melibatkan diri membantu guru mata pelajaran semasa PDP dilaksanakan. Ibu bapa boleh membantu sekolah dan murid-murid. Yang pertama dengan menjadi fasilitator semasa murid melaksanakan aktiviti berkumpulan dan individu. Yang kedua, membantu murid meningkatkan pemahaman terhadap kandungan pembelajaran atau tugasan. Yang ketiga, menyediakan bahan bantu belajar. Seterusnya, boleh membantu murid membina atau menghasilkan inovasi. Dan yang paling mudah sekali, ibu bapa dapat membantu anak-anak berkeperluan khas ini dengan menceriakan bilik darjah agar mereka gembira berada di sekolah. Pemuafakatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dengan adanya kerjasama daripada ibu bapa. Saya sentiasa berharap lebih ramai ibu bapa tampil menjadi sukarelawan dalam kelas bagi membantu merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kemenjadian murid berkeperluan khas. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton pagi ini siri Bengkel Pendidikan Live Yunus Kurnia pagi ini. Diharapkan semua berada dalam keadaan yang sihat dan terus setia bersama kami sehingga ke akhir bengkel. Pagi ini kami akan berkongsi tentang satu topik yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat khasnya untuk ibu bapa dan juga pendidik lebih-lebih lagi di waktu pandemik ini. Topik kita pagi ini ialah kolaboratif bersama ibu bapa. Apakah caranya supaya ibu bapa memberi kepercayaan kepada guru? Bagaimana saya nak bantu guru untuk memahami keperluan anak saya semasa tempoh pandemik ini? Pasti persoalan ini bermain di fikiran ibu bapa dan guru dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, di sini ada satu pengumuman. Untuk makluman semua, ECGIL dan SPL KPM akan disediakan untuk bengkel ini.
Link kehadiran akan diberikan 5 minit sebelum bengkel berakhir dan akan ditutup selepas 5 minit link dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan juga dialu-alukan untuk bertanyakan soalan dan ajukan di ruang komen Facebook dan soalan akan diajukan kepada penceramah di hujung bengkel nanti. Baiklah, bagi meneruskan bengkel pagi ini, sukacitanya saya ingin perkenalkan penceramah kita ya pagi ini. Baiklah, penceramah kita pagi ini datang jauh dari Pulau Pinang, namun walaupun demikian dekat bersama kita pagi ini untuk berkongsi ilmu. Saya persilakan Puan Zurlina untuk berkongsi bengkel kita pagi ini. Sebelum itu, ingin saya berkongsi sedikit latar belakang Puan Zurlina. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sangat pasti terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa. Penceramah yang kita datangkan ini berpengalaman dalam dinamik keluarga. Puan Zurlina mempunyai sarjana dalam sains kesihatan pemulihan cara kerja dan baru sahaja memulakan tugas di Hospital Pulau Pinang berkuat kuasa Ogos 2021. Sebelum ini, beliau pernah bertugas di Hospital Sultanah Aminah selama 12 tahun, Hospital Permai selama 2 tahun dan Jinis Kurnia selama 6 tahun. Di Jinis Kurnia, Puan Zurlina berpengalaman luas dalam mengendalikan ibu bapa anak berkeperluan khas seperti memberi konsultasi dalam menguruskan emosi, terutamanya apabila ibu bapa baru mendapat diagnosis anak. Beliau menggunakan pendekatan rehabilitasi dan holistik dalam mengendalikan ibu bapa bagi memastikan mereka menerima keadaan anak mereka. Bukan itu sahaja, Puan Zurlina juga berpengalaman dalam membantu ibu bapa dalam pengurusan stres seperti melakukan teknik relaksasi secara bersemuka dan juga secara atas talian. Dengan itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Puan Zurlina untuk meneruskan bengkel ini. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi terutamanya kepada warga Jinis Kurnia yang dikasihi dan dirindui. Terima kasih Majori untuk perkenalan mengenai diri saya yang sangat komprehensif. Jadi saya tak payah nak perkenalkan diri lagi lah ya. Okey, sebelum tu saya minta maaf, pagi ni ada gangguan teknikal sikit lah daripada Pulau Pinang. Saya dah berada di Pulau Pinang dah selama 2 minggu di sini. Jadi kita akan bersiaran dari Pulau Pinang bersama saya. Tapi slide saya dan segala ideation dalam perkongsian pada pagi ini adalah berdasarkan daripada pengalaman saya sepanjang saya bekerja di Jinis Kurnia. Baik, boleh kita share slide ke? Dah share ke, Urus Siti? Okey, baik. Tajuk pagi ni adalah kolaboratif bersama ibu bapa. Okey, saya cakap terus terang sebenarnya slide ni baru siap pagi tadi. Saya banyak memikirkan apakah yang patut saya kongsi bersama dengan pendengar semua. Yang pertama, bila kita cakap pasal kolaboratif, adakah kolaboratif ini sebelah pihak saja iaitu melibatkan cikgu ataupun ahli terapi. Tapi sebenarnya kolaboratif ini adalah merupakan satu proses yang sangat sangat kritikal. Sebab dia melibatkan dua pihak iaitu ibu bapa, pihak guru dan juga ahli terapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tekankan proses kolaboratif dan bagaimana guru, ahli terapi dan juga ibu bapa boleh membantu untuk menjayakan proses kolaboratif yang unggul supaya sama-sama dapat manfaat. Sebab kadang-kadang kolaboratif ni kalau melibatkan sebelah pihak je tak menjadi. Kalau cikgu saja, ahli terapi saja yang bersungguh, ibu bapa pula tak ada kesungguhan untuk memberikan maklumat, pun tidak akan menjadi. Jadi kita akan melihat proses itu secara detail. Okey, saya kongsikan seterusnya slide. Okey, kita akan lihat pengisian pada pagi ini. Next. Okey, kita akan tengok dululah sikit kolaboratif ni apa. And then kita tengok kepentingan kolaboratif. Kenapa kita nak ada kolaboratif dengan ibu bapa? Ibu bapa pula kenapa nak ada kolaboratif dengan cikgu dan ahli terapi? Okey, and then kita tengok proses. Proses ni saya tekankan dengan lebih mendalam sikit ya, bagaimana nak menjayakan proses kolaboratif, and then implikasi dia, and then kita bagi tips lah sikit. Okey, tips kadang-kadang parents nak menghadapi cabaran pandemik ya, sebab sekarang ni semuanya online. Kita sediakan tips lah ya. Okey, and then
tips untuk penjagaan diri sebagai ibu bapa yang berhadapan dengan cabaran, terutamanya menangani isu-isu anak berkeperluan khas ni tentunya mempunyai pelbagai tekanan, termasuklah kita sebagai ahli terapi dan juga sebagai guru. So kita nak buat nak bagi tips sikit macam mana nak menjaga minda sihat. Yang tu sikitlah saya akan share. Okay, next. Okay. Okey, pendahuluan. Okey, sebenarnya dalam bidang intervensi awal ni, kolaboratif ni adalah perlu bagi memastikan penyertaan keluarga secara maksimum. Perlu ingat, kalau kita buat intervensi awal tanpa penyertaan keluarga, kemungkinan intervensi tersebut gagal sangat tinggi. Macam di hospital sekalipun, kalau kita terlalu gigih melakukan banyak rawatan atau intervensi tanpa melibatkan keluarga, nanti bila keluarga discharge daripada hospital, benda tu akan tidak memberi implikasi kerana tak ada continuation di rumah. Okey, jadi persoalan kat sini, bagaimana proses kolaboratif tersebut dapat dilaksanakan? Yang penting apa tadi saya cakap? Proses, ya. Proses sangat penting pada setiap aktiviti tersebut. Okey, next. Okey. Okey, ni kepentingan. Yang pertama, kenapa kita nak berkolaboratif dengan ibu bapa ni? Dan ibu bapa pun kena faham kenapa cikgu dan ahli terapi sibuk nak berkolaboratif dengan ibu bapa, ya. Okey, yang pertama sebab keluarga ni merupakan sumber maklumat utama. Sebab mak bapak pun kena tahu. Kalau kita tak dapatkan data daripada ibu bapa sebagai penjaga utama, agak sukar kami sebagai ahli terapi dan guru nak set matlamat, nak set macam mana nak buat intervensi di rumah. Jadi kita pun tak tahu macam mana nak tingkah laku anak dan pembelajaran di rumah. Jadi perlu berkolaborasi dengan ibu bapa. And then yang keduanya, nak memahami fungsi dan latar belakang keluarga. Okey, contohnya kalau kita nak ajar anak, contohnya selepas pergi ke tandas, cara orang Islam lain menggunakan air, cara orang Chinese mungkin berbeza menggunakan tisu. Jadi di sini mak bapak perlulah bagi tahu maklumat-maklumat yang agak terpencil ini yang sangat sulit supaya cikgu dan ahli terapi pun faham. Bila nak ajar anak, bila pergi ke toilet, kita menggunakan kaedah yang biasa digunakan oleh budaya keluarga tersebut. Kalau tidak nanti budak pun keliru. Dekat rumah pakai tisu, dekat dia punya sekolah pakai air. Jadi mak bapak perlu faham kenapa kolaborasi ini penting. Bagi maklumat banyak-banyak. Kalau dekat rumah pakai chopstick, dekat sekolah pula dia pakai tangan. Jadi ada kekeliruan di situ. Kalau dekat rumah dah biasa pakai sudu garpu, tiba-tiba nak pakai tangan. So benda tu adalah budaya di rumah yang telah diterapkan oleh ibu bapa dan wajib dikongsi bersama dengan ahli terapi dan juga guru. Okay, and then yang ketiga, biasalah bila kita dah berkolab rumah, kalau ibu bapa tidak mengetahui apa yang dilakukan di sekolah ataupun di pusat terapi, jadi agak sukar ibu bapa nak melaksanakannya di rumah. Bila tak ada continuation, minta maaf cakap progres anak agak perlahan. Yang itu memang kita dah nampak dekat jenis kunia sendiri, ya. Bagaimana progres anak sangat perlahan dan tiada langsung jika tak ada continuation. Okey, jadi mak bapak tolong pastikan buat sambung intervensi di rumah. Okey, and then yang keempat ni saya rasa paling penting lah, bila kita melakukan intervensi ataupun rawatan kepada seorang individu, kita mesti ada hubungan terapeutik. Hubungan yang terapeutik ini adalah hubungan yang patut dibina secara berterusan. Sebab bila ada hubungan terapeutik, senang kita nak merangka strategi untuk perkembangan yang positif pada anak, dan in then kita mengurangkan risiko salah faham. Kadang-kadang cikgu atau ahli terapi pun manusia biasa. Diorang pun kadang-kadang ada masalah masing-masing. Kadang kita masam muka, mak bapak kalau tak faham terus dah judge. Okey, cikgu ni benci dengan aku. Okey, jadi tak boleh lah macam tu. Jadi kalau ada hubungan yang terapeutik, mak bapak pun saling membantu juga ahli terapi dan guru. Cikgu okey tak? Okey, tak salah sebenarnya mak bapak. Macam kita pun mainkan peranan juga. Kadang-kadang ahli terapi dengan cikgu ni pun manusia biasa, ada masalah masing-masing. Jadi kalau macam cikgu masam ke apa, janganlah judge terus. Kita boleh juga tanya pada mereka, dia orang okey ke tidak. Okay, sebagai manusia biasa, kita pun ada emosi yang berbeza. Okey, itu adalah kepentingan kolaboratif. Pertama, sumber maklumat. Kedua, kita nak faham kita punya klien tu macam mana. And then yang ketiga, continuation sangat penting di rumah untuk memastikan anak progres. Dan yang keempat, hubungan yang terapeutik. Okay, next.
Okay, next. Okay, yang ni proses kolaboratif. Okay, so yang pertamanya biasalah proses kolaboratif ni tak akan berlaku kalau ibu bapa tidak mempunyai isu. Biasanya kita akan mula mak bapak ada isu. Okay, contohnya nak bincang dengan cikgu lah, anak ni kenapa macam ni, ataupun ada benda persoalan yang nak ditanya, ataupun ada isu ataupun aduan yang nak disalurkan, ataupun macam-macam perasaan lah yang kita pun bergantung pada situasi. Okay, and then yang keduanya proses kolaboratif, of course lah kena mengenali ibu bapa. Yang mengenali ibu bapa ni siapa? Guru dan juga ahli terapi. Perlu sangat kita mengenali ibu bapa. Sebab bila kita nak berkomunikasi dengan orang, kita perlu kenal background dia. Kalau kita tak kenal macam mana. Nanti saya explain in detail mengenali ibu bapa. Apakah kaedah dan approach yang terbaik untuk kita mengenali ibu bapa? Okay, and then kita tengok isu berbangkit dan macam mana kita buat analisa. Sebab penting kadang-kadang ada isu tu uncertain tau, lebih-lebih lagi pada musim pandemik. Kadang-kadang saya pun dapat kes-kes yang luar biasa yang memang di luar kotak. Macam mana saya judge, macam mana saya pertimbangkan isu itu adalah sangat penting. Sebab kita berurusan dengan manusia ya. Sebab kalau kita tak ada judgement yang bagus dan betul, benda itu akan memudaratkan. Okey, jadi saya akan share dengan semua bagaimana kita nak timbang tarakan masalah tersebut, bagaimana kita nak buat keputusan, and then kita nak tengok hasil perbincangan, bagaimana kita nak menjadikan perbincangan itu bersifat dan berunsur positif, especially dengan ibu bapa. Kadang-kadang ada hasil perbincangan yang boleh melibatkan pergaduhan, tinggi suara. Kalau boleh kita janganlah jadi macam tu. Walaupun musim pandemik ni semua orang stres, macam pagi tadi kita nak troubleshoot kita punya internet yang agak slow pun semua orang stres. Tapi alhamdulillah kami masih lagi boleh ketawa-ketawa. Okay? So macam mana kita coping dengan stressor itu adalah sangat penting. Okay? Okay, jadi kita akan tengok sikit macam mana hasil perbincangan itu kita nak salurkan kepada ibu bapa, dan last sekali kita akan buat rumusan sikit lah. Okey, yang ini adalah saya rasa proses kolaboratif yang perlu saya share dengan semua pendengar supaya kita menjayakan proses kolaboratif yang sangat terapeutik antara kita sebagai ahli terapi ataupun guru dengan ibu bapa. Okey, next. Okey, mengenali ibu bapa. Yang pertama sekali walaupun saya nak beritahu dululah. Kadang-kadang bila zaman pandemik kita ada yang setengah akan bekerja dari rumah, bekerja di office. Okey, so ada banyak medium saluran macam mana kita nak mengenali ibu bapa tersebut. Yang pertamanya of course lah kita boleh buat secara bersemuka. Okey, bersemuka yang tu kena face to face. Yang kedua melalui telefon, parents boleh call, and then boleh email, boleh WhatsApp. So medium tu ada banyak. So walaupun mediumnya berbeza, tapi keywords dia satu. Kita kena dengar atau listen kepada ibu bapa. So kita kena dengar. Janganlah kita walaupun guna WhatsApp pun kita tak mendengar. Macam mana nak mendengar ibu bapa kalau guna WhatsApp Puan? Kita kena dengar dulu, kita kena tanya hello, kena tanya dia, okey Puan daripada mana? Selalu kalau telefon saya akan tanya dulu, siapa nama? Daripada mana? Sebab kadang-kadang panggilan telefon tersebut daripada jauh, ada juga daripada Arab Saudi pun ada pernah call saya. Jadi kita pun terperanjat, bukan main jauh dari telefon sebab nak dapatkan maklumat. Baik, yang itu penting mendengar sebab kadang-kadang kita pun ada masalah tersendiri nak selesaikan. Kita ketepikan dulu masalah tersebut, listen. Okay, listen is very important. Listen. Okay, yang kedua, demografi ibu bapa. Kita kenalah tahu sikit, Puan umur berapa kalau boleh tanya kan. Kadang-kadang ada orang perempuan dia segan tak nak cakap umur. Okay, benda tu sensitif. Tapi kalau bersemuka tu kadang-kadang kita boleh agak daripada rupa. Tapi kadang-kadang rupa pun sekarang dah boleh fake. Orang nampak orang umur dah tua tapi muka muda. Contoh macam penceramah ni. Okay, sorry itu joke sikit. Okay, ini pekerjaan. Pekerjaan ni sangat penting. Kadang-kadang kan saya tak perlu tanya, tapi the way parents deliver info pasal diri dia, kita dah boleh judge sama ada dia highly educated ataupun middle ataupun low. Okay, tapi don't judge the book by its cover pun penting juga. So better kita tanya. Okay, kadang-kadang Puan kerja apa? Kadang-kadang daripada pekerjaan pun kita boleh tahu macam mana tahap pendidikan ibu bapa tersebut. And then bilangan anak. Bilangan anak ni penting sebab saya perasan kadang-kadang parents kalau mempunyai lebih daripada seorang anak, terdapat banyak limitasi untuk dia menjalankan intervensi di rumah.
Yang itu pun cikgu-cikgu dan ahli terapi kena faham, sebab kadang-kadang kita membebankan dengan tugasan yang sangat banyak. So ibu bapa pun kenalah terbuka bila membagi maklumat kepada ahli terapi dan juga cikgu. Kadang-kadang bila kita tanya, bukan kita busybody. Nanti kan tanya, alah cikgu ni busybody pula hal aku kan, apa semua. Jangan cakap macam tu. Kita sebenarnya nak mendapat keseluruhan idea daripada ibu bapa. So ibu bapa tolong bersifat terbuka dan berkongsi segala maklumat dengan ahli terapi dan juga guru. Ada sistem sokongan. Kadang-kadang ada ibu bapa, majoriti ibu bapa yang saya jumpa, sistem sokongan dia sangat kecil. Kadang-kadang sistem sokongan hanya suami, hanya ibu mertua, hanya kakak, adik. Tidak ada sokongan yang sangat besar. Jadi sangat penting sebagai ahli terapi dan guru kena faham circle ibu bapa tersebut. Kalau diorang mempunyai sokongan yang rendah atau sedikit, kita pun kenalah salurkan. Puan nak bercakap dengan ibu seorang lagi tak? Kita pula salurkan. Tapi sebelum tu minta consent dulu dengan parent tersebut. At least dia ada kawan. Okey, ini sejarah perubatan. Ini sangat penting. Pernah berlaku di jenis kurnia yang mana mak bapak kita mempunyai masalah jantung, masalah tulang belakang. Itu adalah common, terutamanya bila kita meningkat umur okey. Jangan cakap tua muda lagi. Okey, so bila kita meningkat umur, banyak masalah medikal kesihatan yang akan dihadapi oleh ibu bapa. Jadi kalau boleh ibu bapa share pun tak apa. Okey, sebenarnya sepanjang saya berurusan dengan parents, ada juga mak bapak kita yang mempunyai masalah kesihatan mental. Benda tu biasa, jangan anggap abnormal. Dulu pun saya pernah kerja di hospital Permai, jadi kita treat seperti biasa sebab sakit mental ni stigma. Bila orang cakap sakit mental dia, orang akan stigma, gila ke? Cakap jangan, sebab penyakit mental tu adalah sama je macam penyakit jantung dan diabetes. Mereka memerlukan ubat-ubatan dan mereka boleh berfungsi seperti biasa. So kalau kita dengar orang sakit mental, janganlah bagi judgement yang sangat negatif. Okay. And then masalah kesihatan tu wajib. Kalau dia ada on medication, mesti ada side effect. Contohnya ubat-ubat psikiatrik, memang ada side effect. Dia akan cepat tidur, cepat letih, mengantuk tu biasa, put on weight pun biasa. So kita janganlah tegur-tegur pula bila parent datang. Ini pun nampak macam badan makin naik lah, sensitif kan. Badan ni semua jangan tegur. Okey, sejarah perubatan. Kadang-kadang ada ubat-ubatan yang painkiller ke apa boleh menyebabkan parents tu tidur. Jadi kalau kita bagi aktiviti dengan anak, kena consider lah benda tu. So kalau parents tu back pain, janganlah banyak suruh aktiviti bending dengan parent dengan anak. Kata mak nanti buat wheelbarrow dengan anak dia. Memanglah tak boleh, sebab bila dia mengangkat beban dan dia pun bongkokkan badan, lagi severe dia punya back pain. So sebagai ahli terapi dan guru, tolong consider benda-benda macam ni. Okay, and then peringkat diagnosis anak. Yang ni saya highlightkan sebab bila saya berurusan dengan parent, saya dapati emosi untuk setiap peringkat tu berbeza. Okey, nanti kita akan tengok sikit. Ini juga tahap pengetahuan mengenai kondisi anak. Okey, yang ni tahap pengetahuan. Kadang-kadang bila saya deal dengan parent pun, tahap pengetahuan dia ada yang sangat excellent, ada yang dah buat tesis mengenai kondisi anak. Sampai bila dia bercakap dengan saya pun menggunakan term-term, saya sebenarnya sangat bangga kalau parent boleh berkomunikasi menggunakan term dengan saya, sebab kita pun boleh deliver menggunakan term yang sama. Jadi kita punya knowledge tu match. Okey, so yang ini pun perlu dilihat oleh terapi dan juga cikgu. Ini tahap penerimaan, ini sangat penting. Kita tengok benda ni semua dalam in detail. Okey, next. Okey, mendengar ibu bapa, yang ni saya highlightkan sebab tadi banyak juga saya bagi tahu kan, mendengar ibu bapa, pastikan komunikasi dua hala. Okey, kadang-kadang kita tendensi untuk cepat tu ada sebab kadang-kadang kita rasa penat, mentally fatigue. Kadang-kadang orang cakap, aduh apalah dia cakap ni penat dah aku nak dengar. Tak boleh macam tu. Kalau boleh komunikasi dua hala tu, kita bagi peluang. Beri masa, jangan terburu-buru. Apa nak cakap apa? Oh, I see. Okay, dengar. Kalau dia rasa nak bercerita, okey. Tapi sebelum kita buat apa-apa perbualan dengan parent, kalau boleh kita set limit dulu. Okey, puan, saya bagi masa dekat puan 20 minit, kita bincangkan dulu. Jadi mak bapak bila ahli terapi dan guru dah bagi masa, janganlah melampaui batas. Kalau 20 minit, buatlah 20 minit sebab kadang-kadang ada lebih ramai lagi mak bapak di luar sana yang perlukan bantuan daripada ahli terapi dan juga guru. Okey, so beri masa dan jangan terburu-buru. Kalau 20 minit tu sempat biasanya saya kalau kita buat pembukaan, kita berkenalan dulu and then kita bincang isu dan akhirnya rumusan,
memang sempat 20 minit. Melainkan kalau kita bercerita pasal Lazada ke Shopee, memang jauh lah dia punya perjalanan tu. Yang itu bolehlah lepas pukul 5 petang. Okay. So kalau kita bincang dengan parents, bagi masa. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang parent tengah bercerita, kita potong pula. Apa dia pun? Okay, dia macam ni. Oh, tak boleh. Kita jangan potong cakap parent, kita dengar. Okay? Macam tadi saya highlightkan, mendengar. Okay? Yang ketiga, kemahiran komunikasi bukan lisan. Yang ini saya highlightkan sebab bila kita melakukan kolaborasi secara bersemuka, ibu bapa ni dia memerhatikan juga ya kita sebagai ahli terapi dan guru. Mereka akan perhatikan adakah mereka ni sebenarnya berminat nak dengar ataupun tidak. Kadang-kadang bahasa tubuh kita boleh menggambarkan emosi kita pada hari itu. Okay, jaranglah orang berfikiran gembira tapi badannya menunjukkan kesedihan. Biasanya emosi, akal dan tubuh badan tu seiring. Jadi kalau kita nak bercakap dengan parent, minta maaf ada lori sampah lalu, agak bising sikit. Okay. Jadi kalau kita nak bercakap dengan parent, pastikan bentuk tubuh badan kita bersedia mendengar, kita lean forward a bit, mata kita memandang dia tapi jangan dengar renungan tajam macam nak makan orang. Kita renung secara bersahaja. Ini kalau tengok tenung parent macam nak makan tu, parent nak bercerita pun takut. Dia orang pun akan withdraw daripada kita. So bahasa tubuh mainkan peranan, okay? So lagi satu, kemahiran memberi maklum balas. Baik, yang ni sangat penting. Kadang-kadang bila parent menceritakan sesuatu, kita jangan terus jump into conclusion ataupun membuat keputusan. Saya rasa anak saya memang tak boleh membaca. Okey, anak pun memang tak pandai baca, so saya rasa kita cukuplah sampai setakat ini. Oh, tak boleh. Maksudnya kita dengar dulu apa tahap mana tak pandai membaca tu, sampai mana, bab mana, kita dengar secara detail. Okey? Kalau boleh sewaktu telefon pun ada cara jugalah untuk menjawab. Kadang-kadang ibu bapa ni dia ada tendensi untuk bercerita non-stop sebab saya faham mak bapak kadang-kadang dia tak ada siapa nak bercerita. Jadi dia akan luahkan segala-galanya kepada cikgu ataupun ahli terapi tersebut. Okey, jadi sebagai profesional kita janganlah memotong percakapan mereka, tapi kita boleh tolong divert kalau contohnya percakapan tersebut dah merepek ke ataupun terlalu di awal-awangan. Okey puan, saya faham, kita summarize dan kita bawa semula isu tersebut ke yang sebenarnya. Sebenarnya kita nak bantu anak, bukan nak cerita pasal benda lain. Okey, itu adalah matlamat utama. Okey, so itu adalah cara-cara yang boleh kita buat bila kita beri maklum balas. Okey, secara email pun kalau boleh gunalah ayat-ayat yang standard. Biasanya kalau dekat Genius Kurnia pun saya ada juga bagi ayat-ayat jawapan yang boleh membantu pihak ICT untuk menjawab secara online sebab dia orang pun face to face parent secara online. Okey, gunakan soalan terbuka. Kalau kita nak dapatkan maklumat, janganlah kita tanya pagi dah makan? Okey, memanglah dia jawab dah, ya, tak. Okey, benda tu sangat simple. Pagi tadi sarapan apa? At least kita nak tengok cara dia bercerita. Kalau dia memang jenis yang tertutup, nasi lemak. Okey, sarapan dengan siapa? Anak. Okey, dia memang jenis tak bercerita, maksudnya kita kena rangsang komunikasi tersebut. Maksudnya ahli terapi yang guru pun ada ilmu lah kat sini pada saya. Macam mana kita nak rangsang mak bapak untuk bercakap atau bercerita lebih. Maksudnya kalau dia pun dah tertutup, kita pun jangan tertutup. Kalau dua-dua tertutup, dah jadi sesi kolaborasi yang tidak mantap. Dia jadikan nanti macam krik-krik nanti kan. Tiba-tiba dua-dua tak nak bercakap. Okay. And then komunikasi lisan. Okay, cara memberi maklum membalas setiap perkataan yang minima dan tidak prejudis. Okay. Kadang-kadang bila mak bapak beritahu apa-apa maklumat, kita jangan prejudis. Kadang-kadang ada sensitivity maklumat yang mereka kongsi. Contohnya mereka mempunyai hutang yang sangat banyak, atau mempunyai masalah keluarga. Mindset kita jangan menghukum. Kita akan cakap, itulah ni mesti kau punya dosa. Okay, so benda tu memang tidak akan membantu kolaborasi tersebut. Sebagai ahli terapi dan guru, kita tidak boleh mempunyai mindset yang sebegitu. Jangan menghukum, kita mendengar dengan neutral dan kita memberi maklum balas seadanya. Sebab kadang-kadang kita ada tendensi untuk jadi prejudis dengan setiap masalah yang orang ceritakan. Tapi benda tu sebenarnya tak elok. Kita kalau boleh bersifat terbuka,
kita kosongkan mind kita dan jangan ada apa pandangan yang negatif lah macam tu. Sebab benda tu tak berapa baik lah. Memang tidak boleh dilakukan bila kita berkolaborasi dengan ibu bapa. And then kita hormat ibu bapa lah, yang tu sangat penting. Apa pun background dia, walaupun pendidikan dia macam mana, background dia macam mana, kita jangan mempunyai prejudis ataupun tidak menghormati. Kita bercakap dan hormat mereka lagi. Okay, next. Okey, yang ni peringkat diagnosis anak. Saya terpaksa masukkan sebab cara-cara percakapan ibu bapa tu memang dipengaruhi oleh peringkat diagnosis anak mereka. Okay, yang pertama, kalau belum diagnosis kan, mak bapak tendensi untuk bimbang. Yang tu biasalah, kita pun kalau belum diagnosis pun kita akan bimbang badan kenapa sakit, kenapa pening kan. And then kita akan cari sumber rujukan. Okay, and then dia boleh bertanya soalan seperti biasa. Biasanya peringkat ni mak bapak agak steady lah, tak adalah macam huru-hara menangis, cuma dia akan meluahkan kebimbangan, dia akan banyak bercakap, kenapa cikgu macam ni, kenapa anak saya macam ni, okay, yang itu normal, kita layankan aja dan kita salurkan maklumat. Biasanya akan tanya diagnosis lah, macam mana daftar anak saya ada masa depan tak, benda tu adalah biasa. And then bila baru diagnosis, saya selalu dapat keadaan yang mana parents baru mendapat diagnosis anak. In fact, daripada bapa dan juga ibu, dua-dua pun sama saya kategorikan bila baru diagnosis ni memang mereka banyak menangis. Okay, so sebagai terapis ataupun sebagai cikgu, kita jangan menangis sekali. Kita kena empathy, but bukan kita engage masuk sekali menangis. Kalau parent menangis, kita pun melalak-lalak lah, ambil tisu menangis. So tak boleh, kita mendengar. So tahap kesedihan memang sangat tinggi, dia bukan berpura-pura, dia orang akan menangis depan kita. Jadi kalau boleh, kalau kita buat kolaborasi dengan parent ni, sediakanlah tisu. Takkanlah parent nak mengais handbag, dia nak cari tisu kan. Kadang-kadang orang lelaki yang menangis depan kita, mana ada tisu, dia orang lelaki tak buat tisu. Okay, jadi at least bila kita buat kolaborasi dengan parent, bila bersemuka especially, letaklah tisu kan. So emosi memang tak stabil. Kadang-kadang bila saya jumpa dengan parent secara bersemuka, dia orang tendensi untuk panik. Dia akan marah saya juga, sebenarnya dia bukan marah saya, tapi dia macam panic attack. So anak saya dah dapat diagnosis, boleh tak tolong saya? Macam ni saya nak masuk center ni, macam nak masuk jenis kuning apa semua. Dia akan ada tendensi untuk panik dan akan kalau boleh dia nak gegar badan saya tu supaya help me, I'm lost, macam tu. So kita pun janganlah panik bersama. Kita kena tenangkan parent tersebut. Mak tolong duduk sekejap. Okey, cuba mak tarik nafas. Okey, tarik nafas, saya tahu mak panik. Cuba berehat sekejap. Kira sampai 5. Okey, mak ambil masa kejap. Mak nak air ke? Okey, puan nak air ke? Okey, kita tanya macam tu. Dr. Kerap tanya pasal prognosis pun sama. Bila dia orang dah menangis apa semua tu, anak saya okey tak? Anak saya akan cacat kak? Macam-macam soalan yang kadang-kadang bila kita dengar tu, kita pun terperanjat. Sebab biasalah in shocking moment kan, parent macam nakkan kepastian yang segera, everything dia nak cepat. Sebab dia rasa macam sangat panik dan dia rasa macam, tolong masukkan anak saya segera, macam tu. Okay, so kita kena control. So setiap peringkat ini sangat berbeza. Saya terpaksa kategorikan sebab saya dah biasa deal dengan attitude parents apabila melalui tahap yang berbeza. And then selepas diagnosis ni biasanya parent dah masuk center, dah buat intervensi, dia orang dah boleh menerima keadaan anak. Tapi menerima ni pun kena tengok balik. Ada yang menerima superficial, ada yang menerima boleh menerima terus. Okay, and then dia bersedia mengeluarkan perbelanjaan. Okey, berapa ringgit puan, berapa nak masuk sini, berapa yuran, and then dia akan shopping juga intervensi. Shopping intervensi ni biasa di kalangan parent sebab biasalah parent nak yang terbaik untuk anak dia orang. Okey, termasuklah kita kan, kalau kita nak beli barang pun kita shopping. Okey, next. Okey, next. Okey, yang ni tahap penerimaan. Tahap penerimaan ni saya rasa semua dah maklum. Tiba-tiba hilang pula ya. Boleh ke belakang balik. Okey, tahap penerimaan ni saya rasa saya memang perlu tekankan sebab kadang-kadang daripada pengetahuan kita mengenai tahap penerimaan ni, kita boleh tahu parent tu sebenarnya melalui stages yang mana. Kadang-kadang boleh lepas dapat diagnosis, dia orang akan berasa sedih. So kita kena banyak bagi emotional support lah. Kadang-kadang ada parent kan, dia baru berpisah and then seorang-seorang membesarkan anak yang agak ramai and then sumber pendapatan tak ada. So macam mana kita nak bercakap dengan parent macam ni? So kita pun kena ada knowledge. Biasanya kalau parent macam ni, saya akan minta mereka bertenang dulu.
Lepas mereka bertenang, saya akan confront sikit a bit. Tapi bukan confront untuk menjatuhkan maruah dia, tapi lebih kepada jika dia tidak membantu anak dia, siapa lagi yang akan membantu. Yang itu kadang-kadang menjadi satu pukulan kepada ibu bapa, dan dia macam alert dan tersedar, betul juga cakap puan, saya tak terfikir kalau saya tak bantu anak saya, memang tak ada siapa lagi nak bantu. Kadang-kadang perlu soalan confrontation yang sebegitu supaya mak bapak alert dan sedar. Memang tak ada siapa lagi yang akan bantu anak mereka melainkan diri mereka sendiri. Yang itu mak bapak pun kadang-kadang kena sedar. Kita kena bantu mereka bagi kesedaran, sebab kadang-kadang bila dalam keadaan stres ataupun mereka tertekan, diorang punya pemikiran agak bercelaru dan diorang tak terfikir benda-benda macam tu. Diorang hanya fikirkan diri mereka saja pada waktu tersebut. Jadi penting supaya kita tahu dan faham tahap penerimaan kondisi anak ni oleh ibu bapa, supaya kita boleh advise according dia orang punya stages tersebut. Okay? Okay, next. Next. Okay, cuba tekan lagi sampai keluar. Kenapa dia tak keluar okay. Saya tak faham kenapa benda ni tak keluar. Okay, kejap Sebenarnya apa yang saya highlightkan di dalam slide tersebut, nanti saya akan bagi slide lah kepada siapa yang nak minta slide tu, boleh minta dengan AJK Technical kita. Saya minta maaf hari ni memang agak kelang kabut sikit. Slide saya pun baru siap pagi tadi lepas subuh, sebenarnya saya baru siapkan slide saya. Sejak saya masuk hospital memang memang saya banyak kena pelajari selok-belok hospital, safety, apa semualah mengenai hospital Jadi saya punya masa tu agak ada banyak kekangan untuk saya lakukan di waktu kerja. Okay. So sebenarnya yang saya nak highlightkan di sini yang tiba-tiba hilang ni, minta maaf, sebenarnya isu berbangkit. Sebenarnya ada empat faktor. Yang pertama faktor dalaman, faktor luaran, lepas tu saya kategorikan sikit keperluan dan perkara yang boleh memberi kesan. Okay, yang pertama dia kalau isu berbangkit yang biasa parent ketengahkan, okay, yang faktor dalaman ni lah, tahap penerimaan kondisi anak. Biasanya dia orang tak boleh terima lagi, kurang pemahaman mengenai kondisi anak apa semua And then faktor luaran. Faktor luaran ibu bapa ni biasanya kadang-kadang sebab dia orang tiada sistem sokongan untuk jalankan intervensi awal. Kadang-kadang dia lah seorang-seorang yang uruskan anak, dia lah yang kena hantar intervensi. So jadi memang tak ada sistem sokongan. Itu yang faktor luaran. And then terdapat kekangan untuk jalankan intervensi awal. Okay, so daripada segi keperluan pula, mak bapak biasanya yang isu-isu berbangkit, contohnya daripada segi keuangan, keperluan asas. Sebenarnya ada walaupun jenis kurnia terletak di Kuala Lumpur, satu ibu negeri yang sangat kira macam tempat bandar tapi memang ada miskin bandar tu. Sebab masih ada lagi mak bapak yang masih perlu keperluan asas. Contohnya macam tak cukup makan, beras tak ada, gula tak ada. Jadi kalau kita sebagai ahli terapi dan ibu bapa, sebagai guru, kalau dah tahu benda tu masalah kepada ibu bapa kita janganlah senyap. Kita kenalah bantu salurkan kepada pihak yang berwajib. Kalau dia orang tak cukup makan, kita kena bagi. Pastikan keperluan asas itu dipenuhi sebelum kita bising pasal intervensi awal. Kadang-kadang cikgu atau ahli terapi sibuk. Intervensi pun tak buat dekat rumah, semua tak buat, tapi kita terlupa nak tanya mak bapak tersebut, cukup makan tak? Sebab memang ada family yang terkesan sejak daripada PKP yang lepas, daripada tahun lepas. So mana-mana yang saya hadapi tu memang saya salurkan kepada persatuan kita, dan alhamdulillah persatuan ibu bapa dan ahli intervensi sangat aktif membantu menyalurkan makanan, food bank, semua buat food bank dekat junior schoolnya untuk bagi parent yang terkesan ni. And then yang lagi satu kan masalah yang saya nampak, line internet. Kadang-kadang parent dia beritahu jugalah line internet, termasuklah saya, line saya pun agak slow pada hari ini Okey, jadi ini adalah antara keperluan-keperluan mak bapak yang biasanya disalurkan. Dan lagi satu isu berbangkit, perkara yang boleh beri kesan. Okey, yang ini saya nak highlightkan sikit sebab ada banyak isu daripada mak bapak yang sebenarnya memberi kesan kepada ahli terapi dan juga guru-guru. Okay, yang pertamanya masalah kesihatan. Macam tadi yang kita nak gain knowledge, gain information daripada parent, demografi data tadi. Dia ada masalah kesihatan untuk jalankan sesi intervensi. And then lagi satu, mak bapak ni dia ada penempatan intervensi awal yang terlalu banyak. Okey, yang itu pun memberi kesan kepada anak dan juga kepada organisasi sebagai organisasi macam contoh pusat jenis kurnia. Kadang-kadang kita meletakkan anak di jenis kurnia tapi kita menggunakan terlalu banyak approach daripada luar. Jadi benda tu sebenarnya
Okey, dah keluar dah slide saya. Alhamdulillah. Memang AJK Technical Junior School ni sangat mantap. Okey, sayang kat you all. Okey, so dah boleh nampak. Okey, yang sebenarnya isu berbangkit tadi yang saya terangkan ada 4, biasanya daripada parents, faktor dalaman, faktor luaran, daripada segi keperluan dan perkara yang boleh beri kesan. Perkara yang boleh beri kesan ni agak banyak lah saya letak antaranya yang tadi masalah kesihatan mak bapak, and then penempatan intervensi awal yang terlalu pelbagai. So jadi melibatkan anak pun jadi terkesan sebab dia pun keliru. Kejap mak buat macam ni, kejap mak buat tukar approach yang berbeza di rumah lain, di center lain, di sekolah lain. Jadi benda tu pun memberi kesan kepada anak dan juga organisasi. Kadang-kadang organisasi ni apa implikasi dia? Of course lah akan terkesan sebab bila anak tak progress, kita pun akan pelik. Kenapa anak ni dah tak progress langsung sedangkan sudah banyak teknik yang kami apply. So bila kita kaji-kaji balik, rupanya ibu menggunakan pelbagai teknik yang berbeza. Benda tu memberi kesan yang sangat besar lah pada anak. Sebenarnya kesan pun agak tidak baik sebab dia punya progress sangat perlahan. Okay, and then perbezaan perspektif. Yang ini pun memberi kesan. Okey. Sebenarnya dah banyak saya deal dengan aduan yang kadang daripada melalui ibu bapa, dia tak bersetuju dengan apa yang ahli terapi lakukan pada anak mereka. Sebenarnya mak bapak, perempuan tak ada salah kalau kita tidak bersetuju, tapi kita kenalah berbincang balik dengan cikgu. Kalau kita tanya balik, kenapa cikgu buat macam ni, teknik macam ni dengan anak saya? Kenapa saya tak tahu teknik ni? Ibu bapa pun kena main peranan bila ahli terapi dan cikgu menjalankan intervensi pada anak. Tak ada masalah nak tanya sebab kita boleh apply di rumah. Kadang-kadang mak bapak yang diam ni sebenarnya lagi bahaya. Tiba-tiba dia meletup macam buah atom. Dia tengok je, perhati apa cikgu tu buat dengan anak aku ni, tapi dia tak bertanya pada cikgu tersebut. Lepas tu dia buat judgement sendiri, and then dia buat assumption sendiri yang mana akhirnya menyebabkan dia meletup. Lalas jumpa dengan saya buat aduan pula, kata cikgu tidak bagi tahu apa-apa lah, cikgu benci dia lah, cikgu tak suka dia. So agak berbahaya di situ. Jadi ibu bapa pun dalam proses-proses macam ni, kolaborasi, tolonglah bagi kerjasama yang baik juga kepada ahli terapi dan juga cikgu ya. Okay, and then yang last sekali, politik keluarga. Okay, sebenarnya politik bukan dekat negara je dekat dalam keluarga pun ada. Okay, yang ini saya came cross sebab terdapat kes yang mana keluarga tersebut dikawal sepenuhnya oleh ibu mertua. Maksudnya yang buat keputusan tentang anak nak buat intervensi apa, anak nak sekolah mana, ibu mertua. So ibu bapa tak ada kuasa dalam menentukan hala tuju anak tersebut. Yang ini perlu dititik beratkan especially kalau ahli terapi dan guru nak memastikan kejayaan dalam pembelajaran anak tersebut. Sebab kadang-kadang terdapat kes lah yang mana mak mentua tak setuju anak masuk ke jenis kuning. Dia kata, kenapa cucu saya sudah cacat mau masuk tempat cacat? So kita dengar pun terperanjat, astagfirullahalazim. So nampak sangatlah sebenarnya ibu mertua tersebut tidak diberi pendedahan mengenai keadaan anak tersebut, yang pertama. And then yang kedua, education mengenai terapi itu tiada pada ibu mertua. Okay, so agak sad lah. Jadi untuk yang kes sebegini, saya rasa perlu pendekatan psikologikal, perlu pendekatan kaunseling, perlu kalau boleh kita melibatkan pihak atasan, autoriti yang lagi besar, contohnya macam pengarah untuk berjumpa terus dengan ibu mertua tersebut, ataupun dengan suami yang mana memang tak setuju dengan intervensi, dia merupakan autoriti yang membuat keputusan anak tu nak ke mana. So jadi politik keluarga ni sangat penting. Kalau boleh cikgu-cikgu ataupun ahli terapi kena pastikan dia siapa yang buat keputusan dalam keluarga. Kalau boleh tolong find out sikit. Sebab benda ni mempengaruhi juga perkembangan anak tu nanti. Okay, then bila dah tahu isu berbangkit tu, kita tengok analisa pula isu. Kadang-kadang kita memang ada banyak isu berbangkit, banyak sangat isu berbangkit, macam tak settle-settle kan. Biasalah bila kita buka mata je masalah tu datang bertimpa-timpa, tapi kita kena analisa lah isu tu. Kita menggunakanlah pendekatan macam apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang dan apa ancaman. Ancaman pun ada sepanjang saya berurusan dengan mak bapak. Tak adalah semuanya begitu harmoni dalam hubungan kolaborasi ini. Kalau sesiapa yang biasa berkolaborasi dengan ibu bapa mesti faham apa yang saya cakap. Biasanya mengenai ancaman ni biasalah daripada segi makian, hinaan pun ada.
sebagai ibu bapa, kalau boleh, kalau kita terlalu marah sekalipun dengan seseorang, janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakiti hati orang lain. Janganlah kita menjerit. Memang kadang-kadang kita geram, kita rasa nak cekik orang ke apa kan. Kalau boleh cubalah sabar, bertenang dulu, istighfar dulu banyak-banyak, lepas tu baru kita bercakap. Sebab kadang-kadang bila kita marah ni, kita ada tendensi untuk mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakiti hati ahli terapi dan juga guru. Okay. So ada juga yang bersifat ancaman lah, yang tu saya perasan. So kita kena analisa isu yang sebenarnya dalam kolom analisa isu itu saya letak aje. Kalau contoh faktor dalaman dia, taraf penerimaan dia agak kurang. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kenalah bagi sokongan berterusan, bagi info. Kadang-kadang mak bapak ni dia bila dapat diagnosis anak autism, dia tak tahu apa yang perlu dilakukan. So kalau mak bapak tak tahu nak buat apa, kita kenalah bagi maklumat. Tapi sebelum tu ada satu lagi top up langkah, kita kena bagi dia tenang dulu. Sebab memang saya cakap tadi terang, mak bapak bila dapat tahu anak autism, memang dia punya panic attack sangat tinggi. Panik, marah, anger, nangis, memang semua tu ada. In fact, kawan bapak pun selalu menangis kat saya. Saya pun terpaksa lah cakap, okey tak apa encik, kita tahu apa memang proses penerimaan diagnosis ni agak panjang, tapi kalau boleh sekarang ni kita bertenang dulu. Bukan saya pun menangis sekali dengan kawan-kawan bapak semua. So kita kena dengar dan juga kita kena fahami apa perasaan kawan-kawan bapak juga. Sebab kadang-kadang kita cakap orang lelaki ni kuat tapi sebenarnya tak. Dia orang nampak physically kuat tapi sebenarnya dalaman tu tak. Dia orang pun tetap akan menangis apabila mendapat tahu anak mengalami autism. Okey, jadi benda tu adalah normal. Perasaan itu adalah normal. Yang tu kita kena tahu walaupun kita ni berlainan jantina. Okay, and then daripada segi faktor luaran, kita tak ada sistem sokongan. So kenalah fleksibel sikit dalam memberi temu janji tu. Kalau kadang-kadang kita memberi fixation in term of temu janji. Kadang-kadang kita cakap, okay next week kalau tak datang, kita akan keluarkan surat tunjuk sebab. Kita akan keluar surat amaran. Boleh nak buat macam tu kalau ibu bapa memang kita nampaklah selalu lari-lari. Kadang-kadang nak datang selalu bagi alasan. Tak ada komitmen, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau memang kita jelas terlihat dan jelas juga daripada penjelasan mak bapak memang mengalami masalah tersebut, kita sebagai manusia pun kena fleksibel, kita kena bantu. Kalau dia kata sebenarnya cikgu saya ni susah nak datang, transport pun tak ada, duit pun tak ada. Jadi kita kenalah bagi gap temu janji yang agak panjang. Tapi kalau dah panjang sangat, kita kena bagi tahu kat dia progres anak akan slow. Bila dekat situ kita kena ada confrontation a bit dan kita kena ada justification juga kepada parent kenapa kalau mak bapak tu sukar juga nak datang, kita boleh buat cara online. Okay, kita telefon, courtesy call. Mak okey tak hari ni? Okey, hari ni kita buat apa kat rumah? Apa ada bahan kat rumah? Saya rasa yang paling penting apa bahan yang ada kat rumah. Kadang-kadang kita tendensi untuk suggest peralatan yang sangat mahal, bombastik, yang mana mak bapak pun tak afford. So kita kena tanya jugalah apa peralatan yang ada kat rumah. Kita gunakan peralatan tersebut untuk bantu buat intervensi dengan anak. Yang itu adalah lebih menunjukkan keberkesanan yang tinggi. Okay, and then kalau daripada segi keperluan, keuangan terutamanya, kita kenalah salurkan kepada pihak berwajib, NGO. Zakat pun sebenarnya ada menyalurkan bantuan untuk menghadiri terapi. Yang itu pun saya belajar daripada jenis kurnia. Saya pun selama ni tak tahu zakat ada bagi duit perjalanan. Rupanya ada Okay, itu top up knowledge lah untuk saya. Okay, and then kalau tak mampu sangat, kita boleh mohon pengurangan dan pengecualian sumbangan untuk center-center tersebut. Kalau nak datang hospital pun, tapi biasa hospital percuma je, tak payah bayar sebab ada OKU card kan. Cuma kita nak datang ke macam contoh pusat jenis kurnia, memang ada sedikit bayaran lah yang ibu bapa perlu bayar. Okay, and then perkara yang berkesan lain contohnya, okay, kalau mak bapak tu tak sihat ke apa, kita kena bagi kelonggaran jugalah. Kalau contoh memang mak bapak tu back pain, tapi kita banyak nak buat aktiviti yang melibatkan fizikal mak bapak, tunduk bangun, tunduk cangkung bangun, duduk apa semua, memang akan sakit back pain. Siapa yang pernah kena back pain je akan faham bagaimana kesakitan itu dihadapi oleh orang lain. Biasanya empati kita takkan sampai kalau kita tidak menghadapi masalah tersebut. Jadi kalau kita dah tahu mak bapak kita ada back pain, so kita bolehlah fleksibel. Tak apalah, esok kalau makcik dia boleh datang, datanglah. Tapi kalau boleh, parent pun kenalah ambil tahu. Dah back pain tapi tak ambil tahu apa-apa. Itu tak betul. Jangan tak ambil tahu langsung. Jangan take for granted kalau kita dah beri kelonggaran, mak bapak biarkan macam tu. Tak boleh. Kalau kita dah beri kelonggaran, mak bapak tak perlu datang. Tapi at least kat rumah ambil tahu. Okay?
And then jakaan tu biarlah yang jelas. Kalau contoh anak kita memang severe, memang agak banyak perlu dibantu, kita jangan letakkan expectation yang sangat tinggi. Cikgu, saya rasa anak saya tahun depan nak masuk aliran perdana. Lepas tu cikgu dah muka kerekod-kerekod ni, tapi mak bapak kadang buat tak tahu. Kalau masuk kerekod-kerekod muka tu, muka dah semua dah jadi wire, kenalah tanya, cikgu rasa tak boleh ke anak saya? Kenalah tanya, janganlah buat assumption sendiri. Kolaborasi yang berkesan memang kena baca. Kena baca ekspresi muka, kena baca ekspresi badan dan nada suara. Semua kena tengok. Non-communication dengan juga verbal communication. Okey, yang itu kena pastikanlah. Yang ini agak banyak sikit slide ni saya lamsamkan. Sebenarnya saya nak asingkan tapi bila saya tengok alamak macam tak boleh terlalu banyak slide, saya lamsamkanlah sekat sini Okey, yang ni kena ingatlah isu berbangkit saya kategorikan kepada 4, dalaman, luaran, keperluan dan perkara yang boleh memberi kesan. Yang itu memang saya highlightkanlah bila saya berhadapan dengan parent. Yang ini sebagai guidance saya. Okey, next. Next. Okay. So panduan analisa. Okay, yang ini kan kadang-kadang panduan analisa ni kadang-kadang bila kita dapat satu isu berbangkit daripada parents and then kita nak analisa masalah tersebut, apa rujukan yang ada pada kita. Okey, kita pun kena ada rujukan para cikgu dan juga ahli terapi sebab kadang-kadang kita tak boleh buat keputusan sembrono ataupun lantaklah boleh kot macam ni, boleh kot kod banyak sangat kod dah jadi kod terbalik kod nanti Jadi kita kena ada panduan apa yang kita gunakan untuk guide kita buat keputusan terhadap masalah ibu bapa tersebut. Okey, yang pertama kena ada dua perkara faktor yang saya gunakan bila saya decide. Yang pertama kawalan sedia ada dan yang kedua kawalan tambahan. Okey, kawalan sedia ada ni maksudnya apa? SOP, Standard Operating Procedure yang kita akan guna untuk kita punya organisasi. Yang inilah yang akan membantu kita membuat keputusan kepada mak bapak. Contoh kan, memang jenis kurnia hanya buat penetapan untuk anak 6 tahun ke bawah. Tapi ahli parlimen, seorang ahli parlimen datang berjumpa saya. Anak cucu saya 7 tahun, saya nak masuk juga jenis kurnia. Jadi macam mana kita nak jawab? Adakah kerana dia ahli parlimen kita bagi? Tak boleh, sebab kita ada standard operating procedure yang mengatakan 6 tahun ke bawah saja. Memang kadang-kadang orang marah lah dengan saya. Okey, kenapa 6 tahun ke bawah? Orang akan argue balik. Memang inilah kita punya modul, inilah kurikulum kita kena justify benda-benda berdasarkan SOP. Kita tak boleh cakap memang macam ni lah encik, apa encik ni nak gaduh-gaduh dengan saya. Tak boleh lah jawab macam tu. Kita pun kena jawab, kena firm kalau berhadapan dengan situasi orang nak bergaduh ni tadi. So kita pun kena firm, kita kena jawab based on our knowledge. So kita pun kena ada term of reference, kita pun kena ada knowledge, equip ourselves. Okey, kalau kita tak tahu pasal autism, kenalah baca sikit, kenalah ambil pengetahuan yang lebih. Kita tak tahu pasal behavior modifikasi, kita kena baca. Sebelum kita deal dengan parents, pastikan kita pun fully equipped dengan information. Janganlah kita pun tak tahu. Tapi kalau contoh soalan itu di luar kotak kita, memang kita tak pernah came cross lah benda ni, apa tak pernah dengar, kita boleh bagi masa. Okey, tak apa, macam ni puan, saya find out dulu, bagi masa dekat saya dalam sehari macam tu, saya find out, saya discuss dengan saya punya colleague, dengan saya punya top management, and then I come back to you. Okey, biasanya kalau parent kita jawab macam tu, tak ada marah. Janganlah kita jawab tak tahu. Perkataan tak tahu tu sebenarnya menyakitkan hati. Saya cakap terang. Sebab saya, kalau boleh saya tak nak jawab lah macam tu dengan parent. Kalau diorang bertanya mengenai maklumat apa-apa, kita jangan cakap tak tahu. Kita jawablah dengan nada dan jawapan yang betul supaya kolaborasi kita berjaya. Okay? So perkeliling kena tahu perkeliling, prosedur, garis panduan, at least kena equip diri kita. Okay? Jangan biarkan kita empty, kita kosong, okay? And then kawalan tambahan. Kalau kawalan sedia ada memang tak berkesan, kita dah cakap guna SOP, kita dah guna garis panduan, memang dia tak nak dengar. Cakap, saya tak kisahlah dengan awak punya SOP apa semua ni, saya tak nak dengar, saya tak heran. So dia memang tetap nak bergaduh dengan kita, jadi memang kita akan memerlukan keputusan daripada top management lah.
Dan biasanya dulu saya banyaklah konsult dengan saya punya pengarah, dengan ketua program kalau ada isu-isu yang saya rasa agak memeningkan kepala. Biasanya isu yang tak selesai tu kalau melibatkan keputusan yang kadar segera, kemasukan ke jenis guna dalam kadar segera walaupun dalam musim pandemik orang nak marah-marah sebab kita pun ada intake mengikut jadual kita dan juga ikut waiting list. So kadang-kadang parent tak boleh nak ikut waiting list tersebut. So memang kadang-kadang adalah juga pergaduhan di situ. Jadi sebagai ahli terapi dan guru, itu adalah cabaran kita sebagai ahli profesional. Kita kena ambil dan kita kena jaga juga diri kita. Orang nak marah biar pi lah marah, kita tetap kena teruskan hidup. Itu tips juga yang saya nak share. Kadang-kadang memang ada isu parents yang marah-marah ni, memang itu adalah normal. So sebab mak bapak pun manusia, dia orang stres kan, kadang nak datang dengan parking tak ada. Lepas tu jadual pula berubah dengan panas, dengan anak menjerit. So kita pun kadang kena consider lah benda tu. Okay, next. Okay, next. Alright, okay. Yang jaga slide ni pun agaknya dah penat dengar saya membebel kot. Okay, so hasil perbincangan. Okay, hasil perbincangan ni sebenarnya kadang-kadang kita sebagai ahli terapi dan juga guru, kita sebenarnya dah boleh predict kita punya kolaborasi dengan parents tu ke arah mana. Adakah ia boleh diselesaikan? Possible tak benda ni diselesaikan? Yalah, kadang-kadang kolaborasi ni kita nak tahu kan, kita nak tahu kejayaan dia kan. Adakah possible ataupun rendah? Kadang-kadang bolehlah dia diselesaikan tapi dengan perbincangan yang agak panjang. So memang ada kadang-kadang setiap hari menghadap ibu bapa yang sama tapi untuk isu yang sama. Okay, yang tu biasalah, cuma kita sendiri dah kena tahu risiko tersebut. Jadi hasil perbincangan tu kadang-kadang kita boleh predict, oh yang ni memang cepat buat kolaborasi kita, okay fine, terus settle, possible. Kadang-kadang rendah, kadang-kadang sangat rendah. Yang sangat rendah ni kadang-kadang kolaborasi yang tidak berjaya. Sebenarnya ketidakberjayaan tu bergantung kepada kita punya kolaborasi lah. Kalau contoh dengan mak bapak, effectiveness kita berkomunikasi, semua bergantung pada tu. Kalau tidak berjaya tu tak apa, jangan risau. Kita boleh je menggunakan top management. Kadang-kadang saya pun merujuk kepada top management untuk menyelesaikan masalah sebab kita kan tak stand alone. Kalau mana yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Tapi yang tak boleh, kita akan minta bantuan juga. Lepas tu kita pula yang kena luahan perasaan pula. Okay, sebab pening kepala. Okay, so hasil perbincangan tu pun kita kena fikir jugalah bila kita kolaborasi dengan parent, kebarangkalian sukses untuk kolaborasi ini berjaya atau tidak, kita dah boleh predict berdasarkan kita punya perbincangan tersebut. Isu dia berdasarkan analisa kita, berdasarkan kita punya jangkaan, kita dah boleh predict lah. Okay, next. Okay. Yang ini adalah hasil daripada proses. Kan kita tadi ada banyak proses yang kita kena go through kalau kita berkolaborasi. Okay, yang ini rumusan. Bila kita dah jumpa parent, kita dah kenal parent, and then kita dah tengok isu berbangkit, kita dah buat analisa, kita dah buat perbincangan, kita dah go through everything in details, and then kita akan buat conclusion. Janganlah tinggalkan parent tengah-nganga, oh apa benda yang kita discuss pada pagi ini. So kolaborasi yang bila kita dah capai persetujuan bersama tu, so kita yang pertama ni memang bergantunglah pada kerjasama ibu bapa juga. Yang itu saya highlightkan juga. Tahap kerjasama ibu bapa, nanti saya akan tunjuk sebenarnya saya kategorikan tahap kerjasama parents ni selepas saya dia terlalu lama dengan parents. Okay, so kadang-kadang saya akan menggunakan skala ini untuk membantu saya bila saya deal dengan parents tersebut. So mak bapak pun kena tahu juga sebab kadang ahli terapi yang guru ni pun perlu panduan. Kadang-kadang ada mak bapak jenis macam mana. Nanti saya tunjukkan skala tu. Okay, and then kita kena rujuk pada pihak lain. Contohnya kita dah berkolaborasi dan ia di luar bidang kita, kita perlu merujuk. Contohnya kalau macam mak bapak tersebut perlu mendapatkan bantuan psikiatris. Kita jangan menyimpan maklumat tersebut, kita kena share. Okey, puan, saya rasa puan memang perlu dirujuk kepada pakar psikiatri. Kita dah buat saringan, cara rujukan tu macam mana kita kena ajar.
kita kena cakap dia terang lah, bila pergi ke KK dapatkan rujukan, benda tu ambil masa, janganlah bagi bintang dan bintang, bulan dan bintang, kata okey pergi jadi doktor refer nanti sekejap je, tak ada. Proses rujukan mengambil masa, yang itu adalah benda fakta yang perlu diulang kali beritahu pada mak bapak supaya dia orang tak letak expectation tinggi, oh lepas ni nak pergi jumpa doktor sekejap je kot, okey tak boleh so memang kena dapatkan kena beritahu maklumat tersebut, and then rujukan pada pihak lain, contoh pergi ke center-center yang lain. Kadang-kadang ada juga saya outsourcekan kita punya parents, kadang-kadang dia kata macam saya nak cepatlah masuk jenis kurnia tapi saya sedar mengenai waiting list, so ada tak center lain? Biasanya saya akan channelkan kepada center-center yang kita tahu yang memang well trained punya staff, kita akan bagi benda tu, kita akan bagi tapi biar dia orang deal sendiri. Kita kena cakap lah yang tu bukan share saya ataupun saya partner share ke apa, tak ada kena terangkan juga kat parent, kan jadi isu pula. Ni Cikgu Zu ni banyak sangat cakap pasal center ni, mesti ada share. No, kita kena beritahu lah kita tak ada apa-apa kepentingan dalam tersebut, kita cuma nak membantu mak bapak. Okay, and then last sekali, bila kita dah dapat persetujuan kolaborasi yang baik dengan parents, kadang-kadang kita kena review, terutamanya bila melibatkan isu berbangkit yang sensitif, melalui politik keluarga tadi, sebenarnya ada isu tersebut dan selalunya keputusan agak sukar dibuat sebab melibatkan pihak ketiga, pihak luar, macam contoh mak mentua, bapa mentua yang mengawal keluarga tersebut. Jadi benda tu agak sukar. Okey, so benda ni kena buat courtesy call. Okey, puan okey ke tidak? Kita boleh WhatsApp ataupun email ataupun macam-macam cara, kita telefon ke kan? Okey ke tak puan? Okey tak? Kita dah jumpa mak mentua tu hari, dah explain pasal condition anak apa semua. Biasa mak bapak akan beritahu lah, kita adalah buat follow up sikit sebab bila kita dah buat sesuatu tu kita pun nak tahu apa dia punya keberkesanan selepas perbincangan tersebut. So review sangat penting. Kalau melainkan kes tu memang dah kolaborasi tersebut sangat pendek, macam tak ada apa-apa isu sangat, benda tu dah okey, objectively kita dah selesaikan, so tak perlulah review. Kita rasa okey lah kes ni okey kot, tak ada apa-apa masalah. Okey, so yang perkara isu berbangkit yang agak agak sukar, yang agak memberi kesan ni, kita terpaksa follow up. Kalau boleh tolong follow up kita jangan biarkan macam tu. Okey. Okay, next. Okey, yang ini saya panduan juga kepada ahli terapi dan juga guru bila kita berkolaborasi dengan ibu bapa dan juga maklumat kepada mak bapak. Okey, mak bapak, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dengar juga perkongsian pada hari ini, ini adalah kategori yang saya buat sendiri sebab saya banyak deal dengan parents. So saya kategorikan parent yang pertama ni, kategori A ni, biasanya kerjasama yang sangat baik. Kadang-kadang kita minta sedikit tapi banyak ilmu yang dia bagi, banyak maklumat yang dia bagi. Contohnya kita cakap okey puan macam mana sekarang, contoh apa background puan, boleh cerita sikit. Dia dah cerita A sampai Z. Jadi kita tak payah bercakap banyak, ada parent macam tu. So kita memang sangat sukalah dengan parent yang macam ni biasanya. So ibu bapa sekalian, kalau boleh kita memudahkan pihak ahli terapi dan juga guru, especially kalau apa yang diminta tu melibatkan kita ibu bapa. Jadilah kita dalam kategori yang kerjasama yang baik ni. Kalau minta dokumen, kata 15 bulan dah. Sebelum 15 bulan dah hantar dulu. Ada ibu bapa yang sebegitu. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana banyak memudahkan pekerjaan ahli terapi dan juga guru-guru. Well done kerana menjadi ibu bapa yang sangat mantap. Okey, yang kedua ni kerjasama apabila perlu. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya dia memberi apa yang perlu saja. Maksudnya kalau puan tolong isikan maklum balas ni, okey, bolehlah saya bagi. Kalau kita kata 15 bulan boleh hantar. Tak apa, at least dia bagi kerjasama walaupun kadang-kadang dia agak perlahan tapi kita tak ada perlu beri peringatan pada mak bapak ni. Okey, yang ketiga ni yang agak saya rasa macam memberi kesan kepada organisasi dan juga kepada kaki tangan tersebutlah, terutamanya ahli terapi dan juga guru, yang mana tahap kerjasama yang memerlukan perhatian yang sangat tinggi. Contohnya kalau melibatkan dokumentasi, kita minta dia perlu peringatan berkali-kali. Benda tu sebenarnya memang memberi kesan daripada segi psychological, mental, fizikal, semua saya cakap tu terang. Jadi ibu bapa, kalau kita berurusan dengan satu pihak
dan memerlukan documentation ataupun apa-apa maklumat yang guru ahli dan ahli terapi perlu, tolonglah bekerjasama, kerana kadang-kadang saya memang akuilah bila saya berhadapan dengan tahap kerjasama yang memerlukan perhatian tinggi ni, saya pun agak exhausted. Saya cakap terang, dan saya kadang-kadang pun perlukan someone untuk saya channelkan saya punya anger. Okay. So biasa orang JK dah faham jugalah. Okay, kadang-kadang kita pun penat sebab sebagai manusia bila kita deal dengan kesukaran, kita pun perlu channelkan juga kita punya emotion tersebut. So biasanya tahap yang ketiga ini memang pada saya agak sangat mencabar, bukan agak, sangat mencabar, dan dia memberikan tekanan kepada keseluruhan organisasi. Termasuklah pelbagai pihak, daripada pihak pentadbiran, pihak ahli intervensi, semua ramailah yang akan terlibat. Jadi ibu bapa kalau rasa kita dalam kategori yang ketiga, tolong ubah sikit, tolong bantu cikgu, kerana bila kita memudahkan kerja orang lain, urusan kita juga akan dipermudahkan. Itu tips sikit untuk parents. Saya rasa parents pun boleh tahu kategori mereka di mana, yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Yang mana yang ketiga ni minta tolong sangatlah ya. Okay, so next. Okay, so yang seterusnya, implikasi sokongan keluarga. Of course, bila kita dah berjumpa dengan ibu bapa, kita dah berkolaborasi, dan melalui proses kolaborasi daripada mula sampai ke akhir, of course ia akan memberikan implikasi. Implikasi sama ada kepada ahli terapi dan guru ataupun kepada ibu bapa tersebut. Okay, yang pertama, of course lah kalau mak bapak daripada segi pencapaian anak. Kalau kita berkolaboratif yang sangat baik dengan guru, biasanya kita punya pencapaian anak tu sangat baik lah. Kita boleh nampak dia punya progress sangat bagus, kita punya homework semua kita buat, dia punya memang nampak sangat positif. And then kepercayaan dan hubungan membina tu dapat dijalin. Okay, so kadang-kadang hubungan yang membina ni sangat penting antara organisasi dan juga ibu bapa. Kalau tak ada hubungan yang membina ni, agak sukarlah communication breakdown. So anything tak dapat disalurkan dengan sempurna. Jadi kalau boleh, kepercayaan tu penting. Kita percaya dengan ahli intervensi kita percaya dengan cikgu anak kita, jadi kita boleh teruskan tanpa kita rasa was-was dan ragu-ragu. Macam iklan Zaitun pakai tanpa was-was, macam itulah ya. So kalau boleh mak bapak pun kalau boleh percayalah dengan segala approach yang cikgu lakukan ataupun dengan ahli terapi lakukan. Cuma kalau ada rasa flaw sikit-sikit tu, kita boleh tanya, cikgu saya baca approach orang ni macam ni A, tapi cikgu buat B, boleh tak cikgu explain? Sebab cikgu pun dengan ahli terapi manusia biasa, kita pun membuat kesilapan. Kalau kita tersilap, terlupa, ibu bapa boleh juga ingatkan. Jadi kita nak mutual agreement. Kita tak naklah macam shock sendiri seorang-seorang je buat intervensi dengan anak tuan-tuan dan perempuan. And then komunikasi dua hala yang lebih berkesan. Saya rasa dalam zaman pandemik sekarang ni, saya rasa ada juga kebaikan dia. Kebaikan yang pertama yang saya nampak, ibu bapa akses kepada cikgu secara direct. Sebelum ni indirect kan, kita tak ada akses kepada cikgu secara direct. Kita pun tak tahu cikgu muka macam mana dengan anak kita. Kadang yelah bila cikgu dekat sekolah, kita pun kadang tak sempat nak jumpa cikgu sains ni siapa, macam mana muka cikgu dia. Tapi bila time pandemik ni, bila dia orang buat online tu, kita boleh intai kejap, macam ni rupanya cikgu sains, kita pun boleh kenal. So ada dia punya kebaikan, ada dan juga disadvantage lah. Tapi antara kebaikan yang saya nampak ni, komunikasi dua hala lebih berkesan tu dapat dipupuk. Kadang-kadang cikgu buat WhatsApp group, ibu bapa rasa lebih dekat. Okay, kadang-kadang ada masalah, tak perlu melalui line-line politik ni yang kadang kena jumpa PT dulu, jaga dulu, nak masuk agak susah. So kalau ada WhatsApp direct, cikgu saya rasa anak saya lemah sikit subjek ni apa semua, cikgu saya rasa tingkah laku anak saya ni makin teruk lah, boleh tak cikgu bantu? Cikgu boleh bagi balasan terus. Okey, saya dah kenal dia ni macam mana, okey teknik yang puan guna tak boleh macam ni, ni macam ni cara dia. Tapi ibu bapa pun jangan ambil kesempatan, bila cikgu dah share WhatsApp group tu, kalau boleh limitkan lah, janganlah sampai lepas office hour dah tengah malam, pukul 12 malam tu tiba-tiba nak telefon cikgu. Memang kadang-kadang mak bapak bekerja,
tengah malam lah kadang-kadang baru free kan, time tu lah baru teringat anak nak buat apa kan. Jangan buat macam tu. Kalau boleh kita hormati privacy setiap ahli terapi dan juga guru. Kalau kita ada soalan, kita type dulu kat mana-mana, besok pagi pukul 8 pagi kita blast teruskan cikgu tersebut. So cikgu pun rasalah privacy dia tidak diganggu. Itu pun satu tip yang saya rasa perlu jugalah kepada ibu bapa, sebab pernah dulu ibu bapa dia marah yang mana bila saya tak jawab panggilan telefon. Dia telefon saya pukul 5-10 minit. 5-10 minit saya tengah bawa kereta. Lepas tu dia marah dalam WhatsApp group. Dia kata, kenapa tak jawab telefon, dah pukul, saya tahulah government, kita tengah bawa kereta, bahaya, takkan nak jawab. Saya dengar bunyi telefon tu, saya pun macam, nak jawab ke tak ni, tengah bawa kereta, bahaya. So, lepas tu mak bapak tu pula boleh blast dalam WhatsApp group. Saya tahulah ni government center lah, murah bayar lah, tapi nak jawab telefon pun tak boleh. Masya Allah, dia punya marah tu sampai habis semua dia sembuh dalam WhatsApp group tersebut. Jadi mak bapak lain pula yang sound dia. Saya tak payah sound, mak bapak lain pula yang marah. Puan, ni dah lepas waktu office hour, bagilah cikgu berehat. So kadang-kadang mak bapak lain pula yang sangat supportive. So sebagai mak bapak pun kadang-kadang waktu tu kita kena tengok juga sebelum kita berurusan dengan cikgu dah ahli terapi. Hormati masa orang lain. Okey, yang itu yang saya nak highlight kan. Okey, and then yang last sekali, kerjasama yang erat. Okey, kadang-kadang tadi kerjasama yang erat ni penting sebab kadang-kadang cikgu-cikgu dari terapi juga belajar daripada mak bapak. Yang itu saya sendiri akui banyak yang saya belajar daripada mak bapak, daripada jenis kuning. Macam mana nak mengawal perasaan marah. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita terlupa bersyukur. Terlupa bukan kurang, terlupa bersyukur apabila kita bercakap dengan ibu bapa yang mempunyai masalah yang lagi berat, cabaran lagi hidup yang lagi teruk. Kita rasa kita boleh compare diri kita sendiri. Ya Allah, cabaran kita tak sebesar mana. Ada lagi orang lain yang mempunyai cabaran lagi besar. Jadi sebenarnya kolaborasi ni kolaboratif ni bukannya satu pihak sahaja. Bukanlah melibatkan pihak mak bapak je mendapat manfaat, tak ada. Maksudnya cikgu dan ahli terapi juga mendapat manfaat daripada ibu bapa. Dia macam give and take. Macam tu, I scratch your back, you scratch my back, like that lah Okay, so saya akui banyaklah yang saya pelajari daripada ibu bapa. So terima kasih banyak ibu bapa kerana memberi pengajaran yang sangat besar dan berguna kepada saya. Okay, next. Saya rasa pun macam dah nak habis. Okay. Okay. Tips. Okay. Yang ni tips sikit lah sebab bila kita melaksanakan proses kolaborasi, of course dia melibatkan emosi, kita punya tahap pemikiran, banyak yang kita akan terganggu jugalah sebab sama ada kolaboratif itu berjaya ataupun tidak bergantung kepada komunikasi kita dengan ibu bapa lah Okey, yang pertama kadang-kadang bila kita terkesan dengan proses kolaboratif yang tidak berjaya, yang pertama kita kena buat deep breathing punya teknik. Simple deep breathing teknik, tarik nafas, hembus. Kita gunakan deep breathing, gunakan otot abdomen. Kalau nak belajar ni kena ada sesi ni. Okey. Tapi saya rasa teknik deep breathing tu sangat berkesan dengan saya. Kadang-kadang yalah setiap kita ada banyak teknik, tidak semua teknik itu berkesan dengan seorang individu. Tuan-tuan dan perempuan boleh try. Cikgu-cikgu kat sekolah pun kena cuba. Kadang-kadang memang kita tertekan, kita buat simple deep breathing teknik, kita akan lebih tenang. Okay, then sesi pengurusan tekanan dan juga relaksasi. Biasanya dekat jenis kuning dulu memang saya ada conduct. Hopefully sesi tersebut akan diteruskan oleh FRO yang baru. Hopefully adalah Kalau dulu saya pernah conduct sesi online dengan Cikgu Wani, ada gambar saya bagi, nanti boleh tengok dekat next slide. Okay, and then time out lah. Okay, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada anak, terutamanya ibu bapa, tolonglah time out. Jaga diri sendiri, minta tolong dengan adik-beradik ke, tengok ujab anak berkebutuhan khas tersebut. Kita nak keluar sekejap je, dapat dalam 2 jam pun dah kira okey, dapat tengok movie yang dia gemari. And then kita start fresh back, okay? Sebab tak ada orang yang boleh menanggung beban continuously, dia mesti akan jadi burn out. So memang kena time out. Yang tu advice saya untuk ibu bapa, cikgu dan juga ahli terapi. Kadang-kadang ahli terapi pun punya stresor masing-masing. Okay, and then seimbangkan masa. Kalau boleh waktu kerja janganlah lebih 8 jam. And then kita ada leisure, kita ada waktu untuk diri sendiri, penjagaan diri. Janganlah kita bekerja selama 24 jam. Sayangi jantung anda dan juga kesihatan mental anda. Okay. So and then untuk manfaat teknologi sebab sekarang ni ialah zaman pandemik. So kalau boleh tuan-tuan dan perempuan tolong manfaatkan teknologi. Gunakanlah
banyak sekarang saluran Zoom lah, Google Meet. Saya rasa orang IT dekat Genius Kurnia sangat pakar dalam bab ini. Diorang lagi tahu daripada saya. And then peralatan, macam-macam peralatan kadang orang IT sendiri beli yang saya pun tak pernah tengok. Script writer lah, macam-macam, boleh tengok skrip je tanpa melihat skrin macam-macam lah, lampu lah, headphone, macam-macam. So kalau boleh persekitaran tu tak bising. Macam bunyi tong sampah, lori sampah lalu lah, apa kan, bunyi peti ais lah. So macam-macam lah, benda tu boleh jadi gangguan. Kalau perlukan buat intervensi dengan anak, pastikan bilik tak ada gangguan. Kadang-kadang bila saya buat relaxation dengan parents, saya perasan nanti anak dia berlari kat belakang. Okay, so kalau boleh waktu sesi tu duduk dalam bilik yang tertutup, yang berkunci kejap. Okay, talian internet. Saya tak pastilah kenapa talian internet saya tidak memberikan kerjasama yang baik pada pagi ini. Mungkin sebab di Pulau Pinang cuaca agak mendung sedikit. Pulau Pinang, so cuaca agak mendung sedikit, jadi talian saya agak terganggu sedangkan saya pakai wifi. So end up saya buat live ni menggunakan handphone dah. So pastikanlah talian internet tu membantu. Pun bergantung pada cuaca jugalah kadang. Nanti bahan bantu mengajar tu make sure lah kita prepare awal-awal. Janganlah kita biarkan, kalau dah tahu cikgu fizik ke fizik tinggi sangat. Kalau dah tahu cikgu bahasa Melayu nak mengajar, janganlah kita letak buku maths kat meja. Sediakan awal-awal, and then tumpuan, pastikan cukup rehat. Kalau boleh tidur pun kena awal, anggap macam sesi persekolahan biasa, baru boleh buat intervensi. Saya cakap tu terang lah, daya tumpuan kalau kita buat online ni memang agak teruk lah berbanding daya tumpuan kita buat secara bersemuka. Dan saya yakin ramai yang dah terlelap dah ni waktu saya cakap ni. Kalau masih berjaga, Alhamdulillah. And then sediakanlah buku atau pen untuk catatan bila kita buat online classes dengan cikgu apa semua. And then penyertaan aktif. Kadang-kadang yelah, bila kadang-kadang kita pun dah online kat rumah kan, dengan tak bertudung, dengan muka tak bermakeup, malas nak buka video. Nanti kan kita pun tak bertanya soalan. Tak ada masalah, kita tak prepare diri kita pun tetap aktif lah menyumbang ideation ataupun sumbangan, bertanya soalan yang kerap supaya kita faham. Okay, next. Yang tu adalah tips yang saya share sikit. Jaga diri and then manfaatkan teknologi. Yang ni adalah sesi yang saya share, yang saya buatlah bersama dengan ibu bapa di Genius Kurnia. Kita buat sesi pengurusan stres. Sebenarnya pengurusan stres ni memang perlu kelas dan sesi, sebab dekat Hospital Penang sendiri pun kita ada specific kelas for patient, relaxation, daripada adolescent, psychiatry, cardiac, bermacam-macam condition. Memang kita akan teruskan dengan pengurusan stres. Sangat penting kelas ini sebab teknik relaksasi dia bukanlah teknik yang boleh kita ambil melalui pembacaan daripada internet. Kadang-kadang teknik kita lakukan tu tidak betul. So kita perlu buat secara bersemuka ataupun online supaya pemahaman kita tepat. Teknik kita buat betul. Okay, next. Okay, next. Okay. Yang ni sesi practical relaxation. Biasanya kalau saya buat sesi ni memang agak dim light lah. Ada gelap Dia gelap dan biasanya parent akan baring dan mendengar arahan saya. Biasanya saya akan conduct menggunakan suara saya sendiri and then menggunakan latar belakang muzik, dan parents pun, ibu bapa pun akan lebih relax, and then kita akan buat scoring sebelum dan selepas session, and then kita akan buat secara talian juga. So bila saya buat talian ni, saya dapati dia punya effectiveness tu agak kurang berbanding dengan sesi praktikal secara bersemuka. Sebab bila bersemuka, saya boleh observe saya punya klien daripada head to toe, daripada kepala dia sampai ujung kaki dia. So tapi sebab pandemik kan, tak ada masalah nak buat secara talian, cuma kita membataskan sikitlah pergerakan, mungkin daripada muka sampai leher saja. So tak dapatlah nak rasa buat seluruh badan. Okay, next. Okay, saya rasa itu je slide saya pada pagi ni. Okay, thank you untuk semua yang sudi spend time untuk dengar apa yang saya cuba kongsi pada pagi ini. Saya cuba sampaikan, minta maaf atas isu teknikal pada pagi ini, dan saya harap proses-proses atau tips yang saya share tu boleh memberi manfaat kepada ahli terapi dan juga guru-guru. Okay, saya pulangkan balik pada Urus Setia. Marjorie.
Okay, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Zulhina atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Saya yakin ibu bapa dan guru mendapat banyak input mengenai apa itu kolaboratif bersama ibu bapa sebentar tadi, dan sekarang kita akan masuk ke sesi soal jawab ya Puan Zulhina, dan saya akan bacakan beberapa soalan lah. Okey, ini adalah soalan daripada Encik Yadi Haras. Soalan dia berbunyi, bagaimana cara untuk saya menghadapi ibu bapa yang banyak songeh dan banyak alasan? Sebab saya tahu kalau ibu bapa yang jenis suka ikut jadual dia sahaja, nak ikut dia je, anak-anak dia tak akan ke mana. Okey, dipersilakan Puan Selina untuk menjawab soalan ni. Okey, terima kasih kepada Yadi Haras atas soalan. Okey, ayat ibu bapa yang banyak songeh ni. Okey, sebenarnya mak bapak ni dia macam cranky, banyak tingkah laku jugalah kan. Biasanya bila anak berkeperluan khas, ini anak berkeperluan khas ke anak tipikal ni? Tak dinyatakan, tapi biasalah ibu bapa banyak songeh ni memang ada, memang wujud. Saya tak nafikan. Okey, memang ada. Okey, so macam ni. Yang pertama, kita kena identify macam kita proses kita tadi yang pertama. Kejap saya buka proses. Okey, cikgu kenal tak ibu bapa tersebut? Kalau kita ada masalah untuk ibu bapa banyak songeh ke, banyak tingkah laku ke, kita kena ulangi balik proses kolaboratif tadi. Yang pertama, kita kenali dulu ibu bapa tu kenapa dia banyak songeh, adakah info dia tak sampai, info kita pihak sekolah tak sampai kepada dia, ataupun dia memang jenis yang nak perhatian. Kadang-kadang ada mak bapak dia nak perhatian daripada cikgu, mungkin dia sunyi nak cakap dengan orang, sibuk je nak kacau cikgu, dia tak ada kawan. So cikgu, kadang-kadang kita kena set macam positive mind, tak apalah, mungkin dia anggap kita sebagai kawan, tak apalah kita tolong. Okay, kita kena kenali dulu background sikit mengenai mak bapak ni tadi sebab melalui proses kolaborasi yang saya explain daripada awal tu, kalau kita kenal dia, mesti kita kena tahu kenapa dia banyak songeh. And then isu berbangkit, kenapa dia banyak songeh, kena highlightkan juga isu-isu dia. Adakah kerana anak, kerana dia tak ada infrastruktur yang lengkap di rumah, dia tak cukup makan ke, kita kena tahu juga alasan dia apa. And then hasil perbincangan tersebut kita kena justify lah daripada kita punya tindakan tadi berdasarkan based on kawalan kita, SOP, apa kita punya knowledge, kita kena identify balik. Kalau boleh kan, bila kita buat analisa tu, kita cuba find out lebih butiran daripada mak bapak ni, kenapa. Kadang-kadang kalau kita tak mengenali seseorang, kita pun senang memberikan judgement sebab kita pun tak tahu dia kenapa, dan kita judge banyak songeh apa semua. Benda tu kadang-kadang kita sebenarnya tidak patutnya dibuat. Kita kena tahu dulu kenapa. Tapi kalau memang spesies yang suka banyak songeh apa semua ni, kita kena letak limit. Kadang-kadang memang spesies yang suka mengaruk, suka nak mengacau, kena letak limit. Okey puan, saya boleh layan puan punya soalan, tapi sampai pukul 10.30. Okey, apa yang puan nak cakap, puan cakap sekarang. Kita set limit yang pertama masa. And then yang kedua, kita buat intervention based on soalan dia. Okey puan, terima kasih atas kerjasama pada pagi ini. Nanti next time kita boleh berhubung lagi. Okey, kalau puan ada isu, tolong senaraikan dulu. Kadang-kadang sebab dia asyik mempuk kita, dia akan puk kita bila dia teringat benda tu kan. So benda tu tak elok. Kalau boleh kita minta dia senaraikan, set time limit. Benda-benda tu dapat membantu jugalah kita untuk menghandlekan parents. Sebab memang ibu bapa yang banyak songeh ni sebenarnya ramai, bukan sedikit, dan memang ada isu ni, saya faham. So set limit, biar dia senaraikan dulu, and then kita tengok masalah dia. Bila kita ada, kita peruntukkan masa juga untuk melihat apa masalah dia, tapi minta dia senaraikan. Dia tak boleh pok kita sesuka hati. Okey? Saya harap menjawab soalan daripada Yadi Haras, dan saya harap Encik Hadi Haras ke Puan ke, tolong bertabah dan juga applykan teknik relaxation pada diri. Kalau rasa geram sangat ke, tarik nafas, okay, and then ataupun minum air ke apa semua, and then baru kita proceed balik dengan parent tersebut. Kadang-kadang kita kena ventilate diri kita dulu. Ingat, ventilate diri kita, minum air dulu, istighfar banyak-banyak, baru kita go balik kepada masalah parent tersebut. Dan kita abaikan background dia yang suka, yang suka, apa tu tadi, ayat dia tadi, suka pok kita, apa perkataan dia guna tadi tu, saya dah tak ingat dah. Yang suka pok kita tu lah, kadang-kadang yang apa dia, Majuri? Banyak songeh. Okey. Banyak songeh. Tengok saya pun tak boleh recall perkataan tu. Kita pun kena ventilate diri kita dan kita set limit pada ibu bapa yang begini. Kita kena pelajari dulu teknik-teknik tersebut, dan saya harap
gunakan proses kolaboratif yang saya bagi tadi, insyaAllah. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Saya akan bacakan soalan yang kedua ya, Puan Zulina. Baiklah, soalan dia, bagaimana seorang guru nak positifkan diri untuk menghadapi masalah yang berlaku? Macam mana guru tu boleh positifkan diri? Apa tips-tips? Baik, okey. Kalau macam tadi memang saya ada share sedikit tips lah kan untuk kita buat deep breathing. Sebenarnya nak positifkan diri ni pun perlu ilmu, bukan semedang-medang kita nak aku nak positifkan diri, kita bercakap terus kita positif, tak boleh. Sebenarnya ada teknik yang kita perlu buat untuk diri kita sendiri. Pertama memang kita kena ventilate diri kita. Okey, kalau boleh sediakan air lah. Air tu kan memang mengawal kemarahan. Kena minum air dulu and then kita set mind kita. Okay, I think memang saya tak kenal lagi parent ni. Apa background dia, kenapa dia berperangai begini. Untuk setiap masalah yang dia dia lontarkan kepada kita, kadang-kadang kita melihat itu sebagai satu masalah saja tanpa kita mengenali background parent tersebut. Macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita tidak mengenali tapi kita judge. So tak boleh, dan kita jangan prejudis dengan setiap masalah yang dilontarkan oleh ibu bapa. Kita kena melihat ibu bapa secara keseluruhan. Kita kena kenal dia dulu betul-betul. And then yang kedua, yang pertama tadi ventilate diri, minumlah air, zikir banyak sebagai orang Islam. Kalau orang non-Muslim pun ada teknik-teknik dia yang yoga ke apa benda. And then yang kedua, kita kena berfikiran, kita belum mengenali parent tersebut. Mungkin ada isu-isu dia, faktor dalaman, faktor luaran yang kita belum tahu, tapi biasanya faktor dalaman. Faktor dalaman ni tak semua orang boleh bercerita saya cakap tu terang. Dia perlukan teknik juga untuk bercerita. Kadang-kadang kalau kita tak dapat tackle faktor dalaman, benda tu yang membuatkan parent akan cranky selalu, akan poke kita selalu. So kalau kita dah dapat detect yang dalaman tu, kita akan faham perasaan dia dan apa kita boleh set limit. Okay? And then nak positifkan diri, selalulah kita beranggapan yang kita ni bekerja dengan murid berkeperluan khas, ibu bapa. Kita kena beranggapan mereka diberi satu dugaan yang luar biasa ya, sebab bila kita berhadapan dengan anak-anak yang berkeperluan khas ni, dia punya cabaran dia sangat besar berbanding dengan anak-anak tipikal. Jadi kita kena ada mindset yang sebegitu. Kalau kita daripada awal asyik engkau je kan jumpa aku, tu memang kita akan jadi tak positif. So kita ada mindset, tak apalah, ini adalah macam saham akhirat untuk kita. Kita cakap macam itulah. Mungkin dengan bantuan kita, dia boleh tidur lena, why not? Kita fikir macam tu. Kita cuba positif lah. Kita nak positifkan diri tu agak susah. Tapi perlukan ilmu, pembacaan, pemahaman yang lebih, pengenalian kepada ibu bapa tu yang lebih. Kadang-kadang kalau cara saya cakap ni macam kita nak memihak pada ibu bapa. Tak, saya tak memihak pada mana. Saya tak memihak ibu bapa dan saya tak memihak pada ahli terapi ataupun cikgu. Tapi pada saya, pengetahuan kita dan macam mana kita kenal ibu bapa tu semua, baru kita boleh judge. So don't judge the book by its cover tu memang tepat lah. Kita kena kenal dulu. Saya harap boleh positifkan diri lah cikgu. Tapi kalau cikgu nak belajar teknik-teknik relaxation ataupun stress management, boleh je kontak Hospital Pulau Pinang. Okey, ataupun jenis kunia sendiri. Okey, sebab mereka pun dah mempelajari teknik tersebut. Saya ada juga deliver ilmu tersebut dengan mereka. Okey? Okey, sekarang kita ada soalan yang terakhir saya rasa. Soalannya ialah, apakah teknik yang tertentu yang boleh digunakan untuk mendapatkan kolaborasi yang baik bersama ibu bapa selain dari bersoal jawab dengan soalan terbuka? Dipersilakan Puan Zulina untuk menjawab soalan. Teknik tertentu okey, teknik of course. Sebenarnya bila kita berkolaboratif dengan ibu bapa ada banyak teknik. Cuma saya tidak spell out all the teknik. Teknik macam teknik counselling yang kita belajar, teknik cognitive behavior therapy, benda tu semua ada, memang ada banyak teknik. Sebagai seorang guru, kita sebenarnya kena equip diri kita dengan ilmu juga, ilmu pengetahuan yang top up knowledge. Kita tidak semestinya kalau kita ajar sains, kita tahu sains. Tidak. Kita kena equip juga dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu kognitif, ilmu perkembangan budak, ilmu tingkah laku dan personaliti manusia, supaya bila kita berhadapan dengan ibu bapa, kita boleh apply ilmu tersebut. Saya tak spell out all the teknik macam yelah kena gunakan ilmu confrontation, summarization, ilmu dalam kita punya counselling, bidang counselling. Saya tak spell out semua sebab tadi saya lebih banyak menekankan proses kolaboratif. Tapi apa yang cikgu boleh buat, kalau boleh gunakan teknik counselling sikit, teknik, ada banyak teknik lah sebenarnya yang boleh digunakan. Teknik macam mana kita nak mempengaruhi manusia lain. Sebenarnya boleh je cikgu nak mempelajari benda-benda tersebut daripada internet, dapatkan knowledge. Tapi apa-apa pun saya rasa
teknik tidak akan berkesan kalau kita tidak melalui proses kolaboratif yang efektif. Kita tidak mengenali ibu bapa tapi kita menggunakan teknik yang kita pelajari, tapi benda tu tidak berkesan. Sebab apa? Yang pertama, kita tak kenal diorang. Yang itu pun menjadi isu juga. Dia akan jadi gap. So I apply you teknik ni, kenapa tak berkesan Okay, yang first, kita tak tahu dia dan kita tak kenal dia, but we want to apply something. So unfair untuk parents. First, kita mesti kena tahu dia, kita kena tahu diagnostik dia, kita kena tahu juga keadaan dia, baru kita boleh analisa masalah tersebut dan juga implement apa yang perlu kita buat pada mereka. Ingat cikgu, kita tidak boleh judge setiap masalah itu from single perspective. We have to see the whole picture, the whole perspective of parents. Okay? Itu saya boleh bagi, saya share tips tersebut pada parents, pada cikgu, sorry. Okay, Puan Zrina, nampaknya kita ada satu lagi soalan yang mudah sahaja. Soalan dia berbunyi, okay, anak saya graduate dah jenis kunyah, boleh tak join kelas relaxation ni lagi? Okay, sebenarnya memang saya buka sebelum ni, ada parents alumni yang join, tapi saya nak beritahu pada ibu bapa, saya dah bertugas di Hospital Pulau Pinang, berkuat kuasa pada Ogos yang lepas. Saya sekarang ni bersiaran daripada Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan, bukan lagi daripada Jenis Kurnia. Okay, so saya harap pengganti saya, I think Puan Syafiqah, kalau boleh dia proceedkan kelas tersebut dengan Cikgu Wani. Kami pernah mengendalikan kelas secara online bersama-sama dan Cikgu Wani juga berkebolehan untuk conduct kelas tersebut. Jadi saya harap nanti anak puan, sesiapa sajalah yang mana ingin mendapatkan kelas relaxation tersebut boleh berhubung dengan staf Jenis Kurnia, tapi kalau berada di Penang boleh datang ke unit pemulihan cara kerja. Kita memang ada satu slot session relaxation dan juga stress management untuk patient. Especially waktu pandemik ni, sebenarnya ramai pasien yang terkesan dengan dengan pandemik So memang mereka datang untuk mendapatkan perkhidmatan tersebut di hospital. Terima kasih Puan Zrina atas penjelasan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau, sebarang makluman mengenai mungkin ada kelas relaksasi ke, lepas ni Jenis Kurnia akan maklumkan, okey? Okay. Kalau nak saya Majori kalau nak saya conduct online pun boleh, tak ada masalah. Boleh kumpulkan parents, saya bersiaran. Walaupun jauh. Okey, saya rasa ini kita dah sampai di penghujung bengkel. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Zrina atas kesempatan untuk meluangkan masa bersama Jenis Kurnia pagi ini untuk menyampaikan perkongsian yang sangat bermanfaat kepada ibu bapa dan juga warga pendidik. Dan saya yakin ibu bapa dan warga pendidik mendapat banyak input mengenai topik kolaboratif bersama ibu bapa. Okey, ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton pagi ini yang sentiasa setia dan terus menyokong bengkel kami, dan saya mohon maaf bagi pihak Jenis Kurnia pagi tadi kerana kami mengalami masalah teknikal, dan syukur kami dapat mengatasi masalah tersebut. Diingatkan juga untuk semua penonton mengisi link kehadiran yang telah diletakkan di ruang komen Facebook dengan segera sebab kami akan tutup link tersebut dalam masa 5 minit lagi. Okey. Jadi terima kasih Puan Zrina, terima kasih kepada semua penonton. Diharapkan kita dapat bertemu lagi dalam bengkel yang akan datang. Terima kasih. Jaga diri Puan Zrina. Bye. Baik. Bye. Miss you all. Bye. Terima kasih semua. Bye.